Mengandung di usia yang seperti yang awak cakap tadi itulah, di ambang-ambang tu. Saya dapat rasakan sebenarnya saya lebih banyak kebaikan lah kalau dari segi minda saya, mental saya, di mana saya lebih prepare. Saya dah ada experience yang sebelum ini. Saya tahu apa nak buat, saya tahu apa nak prepare. Jadi bagi Syah dari situ saya dah tahu, saya dah kira dah macam dah ready. Mentally prepared. Tapi kalau dari segi physically pula, memang Syah seorang yang sangat aktif. Jadi bila kita dah hujung-hujung ni, takutlah cakap hujung-hujung ni, tapi bila kita dah dah ada matang, kita dah lebih matang ni, saya rasa macam kadang-kadang dia memenatkan. Sebabkan semua benda yang saya dah prepare ni, semua benda yang saya dah buat ni, dia dah macam saya dah rasa penat. Dia rasa macam alamak, terlalu banyak benda yang saya fikir, terlalu banyak benda yang saya dah buat, terlalu banyak benda yang saya susun. So dia memenatkan minda dan badan saya. Selain daripada itu, Syah tak dapat nafikan stamina Syah turun untuk second pregnancy ni lah. Syah tak tahu kenapa. Ramai juga ibu yang cakap memang selalunya second pregnancy memang macam tu. Tapi third pregnancy diorang pick up balik. Kebanyakannya macam tu lah. Seperti saya cakap tadi lah, sebabkan saya dah well prepared ni, benda itu jadi mudah. Satu benda yang manageable. Ada tak plan untuk anak ketiga? Kita cakap ayah lah. Oh, awak tanya penat. Dia penat lepas tu tanya ada nak ada ketiga tak. Memang meminta soalan ni. Rezeki lah orang katakan. Kadang-kadang kita mampu merancang tapi Tuhan tu yang menentukan. Kadang-kadang kita rancang nak 2, nanti tiba-tiba Tuhan kasih 3. Takkan kita cakap tak nak kan. So bagi saya, kita tidak ada menetapkan kita nak 2 anak sahaja, that's it, tutup kilang. Kilang masih lagi beroperasi. Jadi kalau ada productionnya, insyaAllah lah ada. Tapi kalau productionnya tak ada lah. Jadi saya berserahkan kepada Tuhan. Kita berdua tidak, orang kata, meletakkan sebarang target. Kalau ada rezeki ada, kalau tak ada, kita cukup dengan 2 orang anak. Kadang-kadang kilang tu ada, pekerja tak ada pun susah juga. Kita tahu yang sebelum ni Syah lalui breakdown masa disahkan ada cyst kan. Betul ke masa sebenarnya sebelum ni susah nak pregnant disebabkan penyakit tu? Betul. Saya ada PCOS dan saya ada fibroid dan small cyst like endometriosis. Jadi selepas 1.5 tahun mencuba, baru kita pregnant dengan Lara. Sebab saya baru tahu yang saya ada condition itulah. Jadi kita fix the condition, kita jumpa doktor, and then I think dalam few months after that we got pregnant. Syah reason tak nak share sebab masa tu saya tak I was not informed. Yes. Tak well informed, tak aware dengan benda itu. Jadi bila saya dah ada, buat kali keduanya dia datang balik mengandungkan Lila ni, pun kita fix the same thing, and then we got Lila, alhamdulillah. So bagi Syah macam sebenarnya kalau kita nak cakap pasal rezeki, betul. Kita pun on our side kita kena cuba jugalah, inside and outside. So I check my insides, dan daripada situlah kita tahu apa yang menyebabkan kadang-kadang kita, orang kata rezeki tu lambat. Kalau itulah masalah Syah sebelum ni. Journey untuk seorang perempuan ni, apabila mereka perlu menjalani operation, fizikal dengan mental diorang terganggu haywire. Nak kena prepare mental, lepas tu pada waktu sama nak kena prepare body untuk undergo surgery dan sebagainya. So kita sebagai suami ni, apa yang kita boleh lakukan adalah jadi support system yang baik. Sebab kita bukan orang yang berada di bawah pisau tu, dan kita juga bukan orang yang perlu merasa kesakitan dan sebagainya. Jadi apa yang kita boleh buat ialah memandangkan ini adalah untuk fix kita punya condition, untuk kita berdua dikurniakan cahaya mata. So apa yang kita boleh buat adalah kita bagi moral support, dan juga kita sentiasa berada setiap kali appointment, setiap kali doktor punya check up dan sebagainya. Saya akan pastikan saya akan kosongkan jadual saya, bawa Syah pergi. Tak pernah sekali pun saya tinggalkan dia pergi seorang-seorang. Itu antara pengorbanan dan juga support yang saya boleh bagi kepada dia lah. Okay, memang lelaki memang lupa ke? Memang selalu lupa? Tanya soalan tu dekat dia. Bukan lelaki selalu lupa. Saya ada satu perangai, saya ingat anniversary saya pada 5 hari bulan. Okay. Tapi sebenarnya 4. So saya tak tahu. Masa saya nak buat event ni, hari ni 5 hari bulan, saya cakap dengan planner saya nak buat 5 hari bulan sebab tu anniversary saya. Sebenarnya 4. So saya macam cakap dengan dia, I bukan lupa, tapi I mati-mati ingat yang 5 hari bulan kita kahwin. Tapi sebenarnya kita orang nikah 4 hari bulan. 5 hari bulan tu kita orang rehat. 6 hari bulan baru kita orang bersanding. Tapi saya memang ambil yang tengah-tengah tu. Aduh, maaf. Ada. Selalu gaduh. Saya suka avoid confrontation. Saya memang ada communication breakdown selalu, okey. Tapi apa yang kita amalkan ialah dia biarkan saya marah dia. Okey. Dan dia rela. Itu pengorbanan dia.
Kita sedar kesilapan kita apabila pasangan kita bagi tahu. Apa yang you buat ni macam ni. I'm sorry to say this but you selalu macam ni. Syah jenis yang sangat berterus terang. Outspoken. Jadi kalau nampak benda tu salah, dia akan cakap, excuse me, apa yang you buat tu salah. So kita sebagai orang yang buat salah ni, kita secara tak langsung macam, oh nampak sebenarnya tu kesilapan kita dan janganlah kita ulang lagi di masa akan datang. So sebenarnya marriage is a learning process yang sangat panjang dan kita masuk ni dah tahun 9, kita masih lagi study pasal marriage dan kita adalah juga hit and miss di sini. Awal ni dia punya jadual dengan Syah punya jadual susah kita nak sync. Jadi bila susah nak sync tu, kita rasa macam lebih baik tak payah. Sebab kat rumah pun nanti kita nak sync pun susah, kat luar kita nak sync pun susah. So kalau Syah cakap awal sebab cara kita orang kerja berbeza. Saya macam lain, dia macam lain. Jadi saya kalau boleh kita minimizekan kerja together supaya kita jaga keharmonian rumah tangga kita. Sebab to be honest, kita orang pernah kerja sama. Bila kita kat shooting, kat set kita stress. Balik rumah pun kita orang tak bercakap. Kita orang macam tak nak dah cakap lah sebab tadi dah penat. Macam tu tau. So it's not really good for the relationship. Mungkin ada rakan artis yang boleh buat, saya respect. Tapi bagi saya, maybe taklah. Saya avoid lah. Saya belajar banyak daripada isteri saya sebab dia ni forward. Syah punya fashion, dia ke depan. Saya sangat play safe. Saya suka benda-benda yang saya rasa kalau tengok orang dah pakai, baru saya pakai. Tapi Syah ni dia jenis yang ready untuk break the norm. Dia selalu pakai benda yang orang tak pakai. Dia selalu go tempat-tempat yang orang tak pergi. So bagi saya banyak belajar daripada dia dan saya adaptkan dalam diri saya. Syah sendiri kan, Syah ada tak macam contoh korang nak keluar together kan, pergi award ceremony ke apa, Syah akan cakap, jangan pakai ni lah? Ada. Selalu. Yeah. Syah akan cakap lah, awal dia akan tanya, B, yang ini ke yang ini? Syah akan cakap lah, yang ini lebih sesuai sebab. So kadang-kadang Syah tak boleh cakap jangan. Cuma kalau benda yang dia dah pakai, contohnya dia akan keluar melodi, dia balik, baru Syah akan cakap, tak patut dia pakai benda tu tadi. Sanggup dia pakai baju tu? I akan cakap, I akan marah dia macam tu je lah. Bukan marah, macam bagi teguran. Kalau you all semua perasan sebelum ni memang Syah kalau setiap kali raya akan ada collaboration dengan local brand. Sebelum ni pun 2 tahun lepas pun ada dengan local brand juga. Jadi bagi Syah macam ya betul kita macam selalu buat international brands. It's okay lah, bagus lah. Tapi don't forget where you come from. Siapa lagi yang nak support local brand kalau bukan kita? You see, kalau bagi Syah macam supporting local tu sangat penting. Dia bukan sahaja dari segi fashion, tapi dari segi filem kita pun I support. Kosmetik Syah pun local skincare. So bagi Syah macam it has to be balanced supaya kita macam kita ingat kita punya root lah. Kita tolong diorang lah sebenarnya. Kita membantu orang-orang kita untuk berjaya bagi awal lah. Macam kadang-kadang dia cakap, B, nak buat ni, nak buat tu. Saya rasa, why not? Sebab bagi awal macam kadang-kadang kita sentiasa buat benda-benda brand-brand ni. Bila kita fikir balik brand tu, bila berjaya, dia tak sebut pun nama kita. Dia akan cakap, oh made in Italy, made in USA. Dan produk-produk kita yang kalau dia berjaya keluar, kita dapat rasakan, oh ini produk Malaysia. Ya, bila kita ke Fashion Week, kita keluar, bila kita tengok pereka-pereka fashion Malaysia yang berjaya menempah nama kat luar, bila kita tengok artis-artis Hollywood yang pakai baju designer Malaysia, kita rasa macam bangga dan kita membantu mereka untuk keluar daripada Malaysia. And Bonia pun has been around for many years. So bagi Syah macam why not? Kan Syah rasa bangga bila Syah dipilih untuk collaborate dengan Bonia, honestly. Okey, ini adalah merupakan buah tangan terbaru awal dengan Syah. Yang ini ialah sambal garing tempe ikan bilis. Yang ini sambal garing ikan bilis. Ini buah tangan kita. Bila Syah mengandung, dia memang suka makan pedas. Dan kita dah try banyak sambal kat luar sana. Ada yang okey, ada yang tak okey. Jadi kita gabungkan, kita keluarkan sambal yang sangat okey, Syambal. Ya, ini senang sebab dia tak payah goreng. Makan macam tu saja pun okey. Siapa yang decide ni, design ni? Dua orang. Dalam ada 3, kalau kita buka 1, 2, 3, so boleh bawa individual pack. Pergi kerja, share dengan kawan-kawan ataupun pada yang nak bajet-bajet tu, ada 3 ni, share dengan 3 orang kawan, boleh rasa. Yang penting tadi saya nampak dekat label tu no preservative ke something. Tak ada. Tak ada MSG, tak ada gluten, tak ada bahan pewarna dengan pengawet. Okey, dapatkan di Shopee dan juga di ejen-ejen sah Syambal.